macam mana platform dan bagaimana flow untuk dia menjadi franchisor sendiri. Sekarang ni kita cakap pasal big name, McDonald's, Secret Recipe, semua tu adalah franchisor yang telah terkemuka, yang telah stable, yang kita telah kenali. Jadi tapi ada bisnes-bisnes yang local bisnes kita yang boleh dijadikan franchise, boleh kita ketengahkan ke arah franchise. Jadi di sini PNS datang memberikan khidmat rundingan. Jadi dalam khidmat rundingan ini kita sebagai kita konsultan, kita memberikan rundingan cara platform bagaimana dia dapat meneruskan perniagaan dia sehingga ke arah franchise. Jadi kita bantu untuk registration everything. Jadi kita ada khidmat itu. Kalau ada perniagaan di luar sana yang dah memang ready untuk franchise, boleh datang kepada kita. Kita boleh bantu. Jadi pembangunan franchise. Pembangunan franchise ini pun salah satu yang kita lakukan. Sebagai contoh, ada perniagaan-perniagaan yang kecil, yang nampak macam boleh franchise, tak boleh franchise. Contoh macam even meniaga goreng pisang di tepi jalan. Nampak macam boleh ke franchise? Boleh ke kita meniaga putu bambu, kita meniaga putu piring, kan? Semua yang kita macam nampak yang selalu berada di pasar-pasar malam. Jadi bagaimana kita nak bangunkan perniagaan tu sebagai menjadikan satu konsep dan kemudian boleh difranchisekan. Jadi di sini PNS sendiri ada program yang kita bangunkan usahawan yang kecil-kecilan ini supaya perniagaan dia dapat dibonernizekan dan usaha perniagaan tu dapat dijadikan satu konsep untuk boleh difranchisekan. Jadi itu pun salah satu role PNS sebagai untuk kita nak menerajui dan kita nak membangunkan industri franchise. Dari segi hartanah, PNS ada beberapa property dan juga shop-lot lah, hartanah-hartanah yang boleh kita sewakan kepada franchisee dan franchisor kita. Jadi katalah sekarang ni susah nak dapat tempat nak sewa, mungkin harga terlalu tinggi, mungkin tuan tanah landlord tu sendiri ada banyak demand atau macam-macam lah kan. Jadi untuk PNS sendiri, jika tuan puan macam ada satu tempat tu dan sesuai, jadi boleh minta PNS invest, belikan hartanah tersebut dan tuan sewa dulu. Kalau nak beli terus pun boleh. Kalau nak sewa dulu dan PNS beli dan PNS akan sewakan. Kemudian mungkin ada option untuk tuan beli bila perniagaan dah kukuh nanti. So itu dari segi hartanah. Rangkaian perniagaan, kita memang akan attach dengan macam-macam kementerian, agensi. Macam ini juga salah satu contoh. Macam contoh nanti katalah tuan puan sebagai kata yang dah ada bisnes tu masuk dalam program PNS. Jadi ini salah satu platform yang akan PNS akan ura-urakan apa perniagaan tuan puan. Jadi ia menjadi rangkaian dan juga for now mungkin event, everything kita kurangkan disebabkan isu yang telah berlaku sekarang ni macam COVID kan, pandemik ni memang tak dielakkan, kita terpaksa kurangkan event-event kita yang memang selama ni kita memang akan jalan satu Malaysia lah pusing untuk buat promosi. Jadi setiap perniagaan yang bawah program kita, jadi kita akan bawa kepada promosi-promosi ini untuk kita akan besarkan rangkaian perniagaan mereka. Okey. Latihan dan sokongan. PNS sendiri mempunyai kita panggil Franchise Institute. So kita menjalankan latihan-latihan dari segi untuk menguatkan knowledge dari segi franchise untuk soft skill untuk perniagaan. Jadi segala latihan dan sokongan yang berkenaan dengan franchise dan menjalankan perniagaan, PNS akan berikan. Pembiayaan is the main utamalah PNS kita setelah kita bantu dapatkan pembangunan, dapatkan rangkaian, promosi segalanya. So bila nak mulakan perniagaan, di sini PNS datang. Kita bagi dari segi pembiayaan. Jadi tak perlu bimbang, tak perlu fikir macam kena ada duit, kena ada fund yang banyak untuk kita nak start perniagaan. Jadi PNS ada di sini untuk membantu
untuk memberi pembiayaan. Of course, you kena ada you punya own capital sedikit lah. Jadi nak mulakan perniagaan mesti kena ada sedikit. Tapi yang lebih banyak tu PNS akan bantu. Okay? Dari segi pelaburan, ini adalah lebih kepada PNS akan masuk injection capital kepada franchisor-franchisor yang dah berdaftar lah. Okay? Okay, next. Next, Cik Faiz. Okey, ini macam saya bentangkan juga tadi dari segi development, pembangunan yang kita lakukan. Jadi bila kita dah ada pembangunan franchise, kita dah go and buat promosi the event everything dan kita dah masukkan dalam program atau dia menjadi sebahagian daripada program kita. Dari situ dan kita akan salurkan kemudahan pembiayaan pula untuk dia mulakan perniagaan, untuk dia start perniagaan dia. Dan kemudian kita akan bagi sokongan dan pembangunan dari segi latihan. Jadi dia dah dapat kemudahan pinjaman dan of course dia perlukan latihan untuk teruskan perniagaan dia. Jadi sebab contoh kepada belia-belia sekarang yang masih belum ada apa-apa perniagaan, memang tak ada idea, tak tahu nak buat apa, memang kiranya nak menerokai perniagaan tapi dengan minimal punya ilmu. Jadi di sini PNS datang. Kita datang dari segi pembangunan, pembiayaan dan juga latihan yang kita akan bantu nanti. Okay, next. Okay, saya akan terangkan serba sedikit, tak serba sedikit lah secara menyeluruh apa pembiayaan-pembiayaan yang PNS boleh berikan kepada tuan-puan. Okay, next. Okay, ini flow yang pertama jika tuan-puan berminat untuk menjadi franchisee. Jadi katalah sebagai contoh tuan-puan berminat nak buka sekarang macam katalah laundry ataupun tuan-puan nak buka macam D-Life, semua perniagaan-perniagaan yang dah difranchisekan, itu tuan-puan boleh tengok daripada website Kementerian MyFax. Boleh buka MyFax untuk cek jenama yang tuan-puan nak pilih tu dah franchise atau belum. Jadi bila buka website My Franchise tu dia boleh e-semak. E-semak tu tuan-puan boleh tulis je nama brand. Contoh T-Life. Key in T-Life search. Tengok dah franchise ke belum. Jadi itu salah satu step yang pertama. Bila dah tengok bisnes apa yang dah berkenan dan rasa nak go. So kita tengok dari situ pula. So bila kita tahu okey dia dah franchise. Jadi dia dah franchise, dah pilih dah jenama yang tuan-puan nak, tuan-puan kena dapatkan surat tawaran daripada franchisor tersebut. Bila dah dapat surat tawaran daripada franchisor tersebut, barulah boleh datang kepada PNS untuk mendapatkan pembiayaan. Okey, sekejap saya akan share website tu ya sebab ada pertanyaan kan. Sebelum kita terlupa, saya tulis kat sini ya. Boleh menggunakan ruangan chat tu Puan Julia. Paste kat situ. Saya tengah tulis kat saya tulis kat situ ya. MYFEX. Okay, saya dah share dah link tu. Tuan-puan boleh masuk link tersebut. Lepas dah masuk boleh tengok e-semak. Dekat e-semak tersebut tuan-puan boleh tengoklah brand-brand yang tuan-puan berminat tu adakah dah difranchisekan atau belum. Okey. Jadi tuan-puan perlu mendapatkan surat tawaran daripada franchisor tersebut dan datang kepada PNS. PNS akan proseskan untuk pembiayaan. Itu flow yang pertama lah kalau nak menjadi franchisee dan nak dapatkan pembiayaan PNS. Sebab you kena deal dengan franchisor tersebut dan you kena bagi tahu yang you nak dapatkan pembiayaan daripada PNS lah. Normally yang mana yang memang dah banyak dapat pembiayaan pada PNS, dia orang akan faham lah, memang tak ada masalah. Okay. Jadi skim pembiayaan, syarat-syarat untuk menjadi mendapatkan pembiayaan skim franchisee perlu berumur 21 tahun ke atas.
keutamaan diberikan kepada individu yang memiliki kelayakan diploma. Actually tak ada masalah dari segi kriteria ni. Takut nanti ada orang kata, kalau saya tak ada diploma, tak boleh ke? Boleh. Dinamakan pun keutamaan. Tapi kalau you hanya SPM pun tak ada masalah. Janji kita tengok perniagaan apa yang you tengok, you nak, dan yang kita boleh bantu. Franchisor tu pun tak ada apa-apa yang kita memang boleh bekerjasama dan shouldn't be a problem. Tapi cuma keutamaan ni sebab dari segi ilmu, perniagaan dari segi basic tu kalau you dah ada diploma, jadi you dah adalah basic perniagaan yang bila you belajar tu. Jadi usahawan menjadi pemilik dan pengusaha. Jadi kita tak nak macam investor saja. You macam katalah you ambil perniagaan tu, you ambil franchise tu dan you tak tengok bukan you yang jaga, you bagi orang lain jaga. Tak. Kita nak yang ambil pembiayaan tu, yang ambil business franchise tu, dia sendiri yang menjalankan bisnes dia. So dia sendiri adalah owner operator. Okay. Jadi franchisor berdaftar dengan ROF. Of course kita memang perlukan dia berdaftar dengan ROF macam saya kata tadi. You kena boleh check dalam my facts tu sebab dia perlu franchise yang dia nak ambil tu, kita panggil sebagai franchisor. Dia yang nak ambil bisnes ni, okey saya terangkan sini ya. Yang nak ambil bisnes kita namakan franchisee. Yang tuan punya bisnes tu kita namakan franchisor. Jadi bisnes dia adalah bisnes franchise. Jadi contohlah saya ni, memang saya ni kerja dengan PNS, tapi lepas tu saya nak jadi franchisee. Saya tak mau kerja dah lah. Saya nak buat bisnes. Saya nak ambil franchise bisnes. Jadi saya adalah franchisee. Dan katalah saya free kepada T-Life tu, owner T-Life tu, pemilik itu adalah franchisor. Okay? Jadi pemilik itu, franchisor itu perlu berdaftar dengan pendaftaran franchise. Barulah bisnes dia boleh dinamakan sebagai bisnes franchise. Okay? Jadi saya juga nanti perlu dapatkan surat tawaran daripada franchisor tersebut kalau saya nak jadi franchisee. So tuan-puan yang nak jadi franchisee perlu dapatkan surat tawaran daripada franchisor tersebut. Okey. Jumlah permohonan. Jika permohonan yang tuan-puan ingin lakukan, ingin dapatkan daripada PNS lebih daripada 250,000, jadi tuan-puan perlu buka syarikat sendirian berhad. Okey? Dan sekurang-kurangnya paid-up capital tu perlu ada 25% lah. Jadi kalau kita cakap tentang loan yang lebih daripada 250,000 dan ini adalah kita gambarkan kepada perniagaan-perniagaan yang berskala besar ya, yang investment dia agak besar. Jadi kalau investment yang agak besar, jadi kita perlukan syarikat sendirian berhad dan perlu ada paid-up capital. Jadi kita tak boleh untuk kita ambil perniagaan yang RM2 company ya. Jadi tapi ini adalah kalau kita fokuskan kepada perniagaan yang besar. Tapi kalau kita tumpukan kepada perniagaan-perniagaan yang sederhana dan kecil, pembiayaan yang kurang daripada 250,000, boleh buka pemilikan tunggal, partnership, enterprise, tak jadi masalah. Tak perlu kepada sendirian berhad. Jadi bergantung kepada di mana fokus tuan-puan nak ambil. Tapi kalau sekarang ni kita tengok kepada golongan B40, M40, kalau kita lebih tumpukan kepada perniagaan-perniagaan yang kecil, jadi untuk buka pemilikan tunggal dan perkongsian pun boleh. Itu kita tengok kepada pembiayaan yang bawah daripada 250,000. Okey. Perniagaan yang tuan-puan nak ambil mestilah patuh syariah ya. Jadi perlulah kena, sebab pembiayaan PNS ni pun kita pakai konsep tawaruk. Kita pakai Islamic punya konsep perniagaan. Jadi perlulah perniagaan tersebut mematuhi garis panduan syariah. Jadi bagi permohonan pembiayaan, okey katalah ada pihak koperasi yang nak ambil pembiayaan, tapi pihak koperasi tersebut perlu untuk mewujudkan syarikat sendirian berhad. Kita tak bagi direct pembiayaan kepada koperasi. Okay, next. Okey, dari segi skim pembiayaan yang franchisee yang saya ceritakan sebentar tadi,
Okey, margin pembiayaan yang kita akan berikan adalah 70% daripada project cost. Okey, jadi bererti katalah tuan puan nak ambil perniagaan yang bernilai 100,000, tuan puan at least kena ada 30,000 di dalam tangan. Macam saya katakan tadi, PNS akan bantu dari segi pembiayaan, tapi tuan puan perlulah ada at least modal sendiri untuk start. Tapi tuan puan tak perlu ada modal yang besar kerana portion yang besar PNS akan bagi. So 70% pembiayaan boleh disediakan daripada PNS. Tapi tuan perlu ada juga portion sendiri sebanyak at least sekurang-kurangnya 30%. Jadi saiz pembiayaan dari skim franchisee ini 50,000 hingga 2 juta, itu setakat yang PNS boleh berilah. Tapi di sini pun kita tengok kepada modal-modal yang tak begitu besar ya. Okey, kadar keuntungan sebanyak 5% kalau tanpa cagaran, dengan cagaran 4.75% dan jangka masa pembiayaan ada 5 tahun. Okey, di sini ini yang saya sharekan adalah standard skim yang ada pada PNS. Tapi kemudian nanti saya akan kongsikan special skim yang kita akan bagi kepada belia-belia dan juga golongan wanita. Tapi ini yang saya ceritakan adalah standard skim yang ada pada PNS. So tak apa, jangan susah hati, jangan runsing. Kemudian saya akan sharekan, akan kongsikan untuk skim yang lebih menarik yang kita khususkan untuk bahagian belia nanti. Okey, teruskan Cik Faiz, next. Okey, ini adalah skim pro-franchise atau franchisee induk. Okey, franchisee induk ni adalah franchisee yang ambil international brand bawa kepada Malaysia. Sebagai contoh macam McDonald kan, dia ambil brand daripada luar, dia bawa masuk Malaysia. So dia adalah franchisee induk. Itu kita panggil master franchise. Okey, tapi kita tak payah tumpukan banyak kepada segmen tersebut sebab kita lebih fokuskan kepada franchisee, dan kalau belia-belia kita ni dah ada perniagaan sendiri yang nak difranchisekan dan perlukan modal, itu kita panggil pro-franchise kalau you tengok kat sini. Okey. Jadi kalaulah kata sebagai contoh tuan-puan semua ni ada yang dah memiliki perniagaan sendiri dan nak mengembangkan perniagaan tersebut, itu pun ada bantuan yang PNS berikan. Kita panggil skim pro-franchise. Jadi kriteria yang perlu ada untuk skim tersebut, ya, puan bezakan. Tadi saya cerita mengenai franchisee. Franchisee ni tuan-puan tak ada bisnes lagi, nak menjadi franchisee, nak ambil bisnes franchise tu, nak menjalankan, nak mulakan. Itu adalah franchisee. Sekarang tuan-puan dah ada bisnes. Sebagai contoh kata dah ada, kecil ke besar ke tak ada masalah, dah ada bisnes tapi nak kembangkan lagi bisnes. Itu pun ada pembiayaan yang PNS boleh beri sokongan. Okey, tapi kriteria dia perlu memiliki syarikat sendirian berhad. Bagi permohonan pembiayaan, okey, kalau koperasi tadi seperti biasalah kena buka sendirian berhad juga. Perniagaan yang menguntungkan. Jadi kita nak tengok you dah jalankan. Kalau perniagaan sedia ada ni, you mesti jalankan dulu. Kalau franchisee tadi, tak payah jalankan lagi. Dapatkan surat tawaran je. Datang kat PNS. Baru lepas tu PNS bagi dana, you nak buka, you nak start. Tapi kalau yang pro-franchise ni, perniagaan you sendiri, itu you perlu jalankan dulu. At least setahun dah beroperasi dan mempunyai satu outlet. Kalau dah operasi mestilah ada kan outlet, at least satu. Dan perniagaan mesti patuh syariah juga. Okey? Jadi ini perbezaan tadi. I tak nak sebab ada confuse apa itu tiba-tiba tadi franchisee, sekarang pro-franchise. Pro-franchise ni you sendiri dah ada perniagaan dan you nak kembangkan. Kena beroperasi at least dah setahun dan ada satu outlet. Ini kalau pro-franchise. Franchisee tadi memang you tak start apa-apa pun lagi. You just dapatkan surat tawaran daripada pihak franchisor, datang dekat PNS, kita akan bagi dana dari segi pembiayaan untuk you mulakan. Okey, dapat bezakan ya. Okay, next Cik Faiz.
Okey, dari pembiayaan pra-franchise yang tadi saya kata kalau yang dah ada perniagaan sendiri itu tadi tu, okey, margin pembiayaan kita akan kira 4 kali gearan. Okey, mungkin saya boleh explain sedikit apa itu gearan. Okey, ini adalah gearing lah kita panggil ya dalam Englishnya. Nisbah gearan ni dalam Melayunya. Okey, jadi bila perniagaan you dah bermula, jadi because kita nak perniagaan yang dah berjalan at least setahun. Jadi setahun, you dah memiliki Sdn Bhd company dan you perlu ada audited account. Dari audited account you tu, kita akan tengok you punya keuntungan termasuk ditambah dengan modal yang telah you letak dalam company. Itu yang maksudnya kita akan panggil dia sebagai total net worth, you punya shareholder fund. Dalam Melayunya kita panggil total lah, modal tambah keuntungan. Jadi katalah modal tambah keuntungan you adalah 100,000. Jadi pembiayaan yang kita boleh bagi adalah tidak melebihi 4 kali. Maksudnya kita boleh bagi sehingga 400,000. Clear tak? Jadi itu kalau yang dah ada perniagaan sendiri ya. Ini kalau yang dah ada perniagaan sendiri. Jadi you kena tengok berapa modal you, campur berapa keuntungan you tambah. Katalah contoh 100,000. Jadi PNS boleh bagi pembiayaan sehingga 4 kali. Jadi 400,000. Okey, clear ya di situ? Kalau tak clear nanti saya akan bagi nombor telefon saya dan kita the whole team, you boleh sentiasa hubungi kami, tak jadi masalah ya. Okey, kadar keuntungan adalah 5% setahun kalau ada cagaran. Kalau tiada cagaran, 6% setahun. Tempoh pembiayaan kita boleh bagi sehingga 10 tahun dan kaedah pembiayaan kita adalah konsep tawaruk. Okey, untuk soalan-soalan yang diajukan dalam bahagian chat ni, saya akan tengok balik kemudian dan saya akan cuba jawab ya. Saya akan go first dengan slide saya. Kita Puan Julia. Puan Julia teruskan je, nanti Puan Julia habis, saya akan baca balik soalan. Kita macam saya baca soalan, Puan Julia jawab lah. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, ini adalah pembiayaan dari segi franchisor. Katalah tadi franchisor tu sendiri yang berminat nak dapatkan pembiayaan pun kita bagi. Tapi saya tak perlu explain sikit pasal franchisor di sinilah. Jadi cuma saya nak ketengahkan PNS ni kita bagi pembiayaan kepada franchisee iaitu orang yang nak ambil perniagaan, franchisor iaitu orang yang memiliki perniagaan franchise tersebut dan juga pro-franchise ni you dah ada bisnes yang nampak boleh difranchisekan dan you nak pergi ke arah franchise dan nak kembangkan, itu pun kita ada bagi peluang dari segi pembiayaan. Okey, seterusnya Cik Faiz. Okey, kita skip yang ni. Ini adalah kepada pembiayaan yang franchisor tu sendiri. Okey, teruskan. Okey. Next. Okey. Ini yang kita sampai kepada yang saya sebutkan tadi. PNS telah kita develop satu skim. Kita ada 2 skim yang kita develop di sini. Kita panggil dia satu sebagai suite dan satu sebagai unity. Apa itu suite? Apa itu unity? Suite ni kita tumpukan kepada golongan wanita. Jadi pada yang ada di sini yang mendengar adalah golongan wanita. Okey, PNS ada sediakan satu skim yang special untuk golongan wanita yang kita panggil dia sebagai suite. Okey, apa beza dia dengan yang kita ceritakan tadi, skim-skim yang sedia ada? Okey, perbezaan yang nyata dan ketara daripada skim yang saya ceritakan sebelum ini adalah tentang project cost, margin financing. Okey, tadi saya bagi tahu PNS bagi pembiayaan sehingga 70%. So at least 30% usahawan kena ada dana sendiri. Tapi dari skim yang special untuk suite ni, kita jadikan
pembiayaan yang kita boleh beri hingga 90%, sehingga 90%. Bererti lagi banyak pembiayaan yang kita boleh beri, lagi kurang dana sendiri yang golongan wanita ni kena ada. Jadi contoh tadi saya kata 100,000 punya package. Jadi 70%, 70,000 PNS boleh bagi pembiayaan. 30,000 kena ada dana sendiri. Sekarang untuk skim suite ni 9 sehingga 90,000 PNS boleh bagi pembiayaan. Jadi usahawan hanya perlu ada at least 10,000. Ini adalah sehingga up to, saya tak kata memang confirm dapat 90% ni. Kita akan ada assessment kita yang kita akan tengok nanti. Tapi this is the package. Kita bagi sehingga 90%. Jadi dana yang usahawan belia sekarang perlu ada adalah kurang. Jadi perlu ada at least 10% sahaja. Jadi kita tengok ini adalah special program yang kita namakan suite untuk golongan wanita. Okey, siapa wanita yang layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut? 20 daripada umur 21 hingga umur 60. 60 ni adalah habis tempoh pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan tu 5 tahun, dia kena apply waktu umur dia 55 lah. Macam tu, okey? Jadi ini adalah skim yang kita bagikan special untuk golongan-golongan wanita. Itu salah satu yang special dia tadi, margin financing. Jadi dana yang dia perlu ada sikit je, tak macam yang tadi. Lagi satu, financing rate. Kita punya profit rate kita 3.75. Tadi yang saya kata skim yang sedia ada tu, profit rate dia adalah 5%. Sekarang ini is lower, 3.75. Lepas tu financing tenor juga. Tadi kalau untuk yang normal package 5 tahun. Sekarang kita ada 7 tahun. Tapi kita punya financing size setakat 500,000 sahaja. Dia tak sampai 2 juta yang macam tadi. Jadi this is kita fokus untuk perniagaan-perniagaan yang kita mampu milik. Jadi apa perniagaan yang dapat nak menikmati package suite ni? Kita ada dua saja. Kita bagi kepada franchisee yang tadi saya kata tu, dia nak ambil bisnes, franchise bisnes yang sedia ada, macam contoh dia nak ambil tea life ke, dia nak buka laundry bar ke. Okey, jadi dia adalah franchisee. Jadi dia boleh untuk enjoy program suite ni. Dan lagi salah satu bisnes yang dia boleh ambil adalah BIT, pre-franchisee. Apa tu BIT? Saya akan explainkan sekejap lagi. BIT ni adalah program di bawah PNS. So kalau dia nak jadi pre-franchisee BIT dan atau franchisee mana-mana franchise business yang dah berdaftar, dia boleh enjoy kita punya scheme suite tersebut. Ini ya. Okey. Sekejap lagi saya akan explain tentang BIT dan another scheme. Kemudian saya akan minta Cik Siti Nur Ain untuk bagi tahu flow untuk nak ambil package suite dan Unity. Saya teruskan dulu. Next, Cik Faiz. Okey, ini kita panggil Unity pula. Tadi suite untuk golongan perempuan, wanita yang memang suite. Okey. So suite untuk wanita, Unity untuk belia. Jadi belia di sini kita akan tengok daripada umur 21 hingga 40. So belia ni doesn't matter dia perempuan atau lelaki lah, as long as dia belia. Cuma tadi suite tu memang confirm kena wanita. Yang Unity ni dia boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, asalkan dia belia. Jadi financing margin tadi pun sama, kita boleh bagi sehingga 90%. Jadi usahawan belia ni perlu ada 10% saja untuk yang dia perlu kemukakan sendiri. Okey. Lepas tu financing size kita sehingga 500,000, financing rate 3.75. Okey, sama juga dia hanya terbuka kepada franchisee dan BIT pre-franchisee. Okey, next. Okey,
Dari segi setiap pembiayaan tadi yang saya explain, tak kisah suite, unity atau normal package franchise, semua tertakluk kepada yuran-yuran yang saya terterakan sekarang. Yuran pemprosesan 0.5%, yuran guaman 3%, yuran latihan 300, wakalah RM50 dan kita akan includekan dalam pembiayaan, masukkan dalam pembiayaan pelindungan takaful untuk general dan kredit ya. Okay, next. Okey, di sini saya nak explain dengan terang supaya semua faham apa itu program BIT. Okey. Jadi PNS kami telah memulakan dan mengetengahkan satu program yang kita panggil sebagai BIT, Business in Transformation. Jadi program BIT ini adalah satu program transformasi perniagaan untuk para usahawan kecil menjadi kompetitif, sistematik dalam menjalankan perniagaan agar lebih banyak menjana keuntungan dan mengembangkan perniagaan mereka dengan lebih efektif dan sistematik. Jadi ini yang saya ceritakan tadi, perniagaan-perniagaan yang kita ambil di pasar malam seperti goreng pisang cheese, putu bambu, perniagaan-perniagaan kecil tapi tak tertakluk kepada F&B saja ya. Services pun boleh. Ada yang melakukan spa-spa dari rumah ke rumah. Jadi segala perniagaan yang boleh difranchisekan dan berskala kecil kita akan ambil dan masukkan dalam program BIT dan kita akan didik, beri sokongan sehingga dia mampu untuk menjadi franchisor, berdaftar dengan Register of Franchise tu. Jadi kita juga melatih para usahawan agar mampu lebih berdaya saing di pasaran dan seterusnya perniagaan itu dibangunkan untuk menjadikan perniagaan franchise seperti yang saya explain tadi. Mengenal pasti mewujudkan dan mengumumkan perusahaan kecil yang mempunyai produk perkhidmatan menggunakan pendekatan pemasaran moden, kos pembangunan yang rendah serta teknologi yang baru. Mungkin dari segi dia selama ni buka macam stall biasa saja dekat pasar malam. Jadi kita akan bantu dia bangunkan dia punya konsep untuk menjadi lebih menarik dan moden supaya nanti dia boleh bagi orang lain untuk menjalankan perniagaan dia. Tapi dia masih belum franchise sebab dia masih di dalam program kita dan tidak berregister dengan ROF. Dari sebab itu kita panggil dia pra-franchisor. Jadi kalau orang yang nak ambil bisnes ni, kita akan panggil pra-franchisee. Okey, kalau you tengok dekat slide ni kat bawah sekali, ada BIT Mall tu, http bit.pns.com.my tu. Kalau tengok dekat skrin ni, nampak tak yang last sekali slide tu? Saya tak apa nampak. Kalau Cik Faiz boleh tengok ya, yang bawah sekali BIT Mall, http bit.pns tu. Okey, you all boleh terus ke link tersebut. Dalam link tersebut telah ada senarai. Ada senarai semua perniagaan yang bawah program BIT PNS ni. Jadi kita ada bahagikan dari segi sektor F&B, perkhidmatan, kecantikan, kita dah separatekan sektor-sektor dia. So you boleh tengok dekat BIT Mall ni. Jadi you boleh klik. After you klik, you boleh pilih jenis perniagaan mana yang you nak, brand perniagaan mana yang you nak dan you boleh dapatkan nombor telefon owner, address owner, semua package dia berapa. So daripada link tersebut you boleh terus masuk dan cari bisnes yang you berminat. Dan kalau you nak buka perniagaan tersebut, boleh dapatkan pembiayaan pada PNS. Jadi dalam program BIT ini, kita memang fokus kita kepada usahawan-usahawan yang berskala kecil. Jadi for those yang berminat untuk invest, bermula perniagaan untuk bukan skala besar dan yang mampu milik, kita boleh mulakan dengan BIT. Kerana dalam BIT ini sendiri, package dia hanya maksimum yang boleh pergi pun 25,000. Jadi dia ada serendah-rendah yang 5,000 sehingga 25,000. Jadi di sini dia tidak memerlukan orang kata apa, dia tidak memerlukan dana yang besar untuk you mulakan perniagaan. Tapi keuntungan dia masih you boleh enjoy very good profit daripada perniagaan-perniagaan tersebut. Okay, next. Okey, ini sebagai contoh ya. Kita tengok daripada bisnes yang tradisional, macam saya kata tadi dia ada di pasar malam
dan kita akan bantu dia jadikan satu konsep kios yang menarik dan cantik, so dia tak perlu berada di pasar malam sahaja. Dia mungkin boleh berada di macam contoh di dalam Giant tu sendiri kan, ada kios yang kita letak dalam Giant. Jadi dia boleh berada di tempat-tempat yang lebih established untuk dia letak perniagaannya yang telah ada konsep yang moden seperti ini. Dan seterusnya bila kita dah tengok dan bagus dan beruntungkan, dan dia boleh besarkan perniagaan dia dari sudut franchise. Okay, next. Okey, siapa yang boleh menyertai program BIT? Ini kepada usahawan yang dah ada bisnes sendiri tapi berminat nak masuk program BIT, ini kriteria yang perlu ada. Okey, you adalah kita akan panggil pra-franchisor. Maksudnya dah ada bisnes sendiri dan nak masuk dalam program BIT. Tetapi kalau you tak ada apa-apa bisnes lagi, tapi you nak jalankan bisnes yang dah masuk dalam program BIT ni, kita panggil you sebagai pra-franchisee. Okay? Clear ya di sini? Jadi kepada orang yang dah ada bisnes sendiri nak masuk program BIT, kita panggil pra-franchisor. Jadi apa yang dia perlukan? Dia memang perlu ada SSM lah. Dia perlu ada Sdn Berhad atau dia ada enterprise. Dia perlu ada SSM. Lepas tu jenama dia memang kawasan setempat dia kenal. Katalah dia memang buka goreng pisang dekat Kota Damansara. So dalam Kota Damansara tu orang memang kenal lah goreng pisang dia. Atau dia buka Yong Tau Fu lah sebagai contoh. Katalah KD Yong Tau Fu contoh. So dalam Kota Damansara tu orang memang tahu. Kalau pergi dekat pasar malam, KD Yong Tau Fu ni memang the best. Kita nak jenama yang dikenali di kawasan setempat. Dan dia mempunyai at least kurang-kurangnya satu outlet ke, satu kios ke, satu ejen ke, kena ada lah kan. Jadi pemilik adalah warga negara Malaysia berumur 21 tahun ke atas, dah beroperasi sekurang-kurangnya setahun, tiada apa-apa tindakan mahkamah, sebab kita akan check everything lah, kita kena tengok dia tak ada apa-apa backlist ke apa ya. Dan dia bersedia untuk menghadiri segala kursus-kursus dan latihan yang diberikan oleh PNS, dan dia mempunyai rangkaian sokongan yang lengkap. Contohlah tadi, katalah dia meniaga goreng pisang. Jadi katalah ni saya nak ambil brand dia, meniaga goreng pisang daripada Kota Damansara tu, saya nak bawa ke Puncak Jalil. Jadi dia perlu boleh bagi rangkaian sokongan dekat I. Bererti dia tak putuslah pisang dia. Memang dia ada supply pisang yang boleh dia supplykan kepada perniagaan dia tu, dan saya yang nak ambil perniagaan dia. Itu bermaksud mempunyai sistem rangkaian sokongan yang lengkap ya. Okay, next. Okay, apa manfaat untuk siapa-siapa yang join program BIT? Sebagai owner business yang kita panggil tadi pra-franchisor, you akan mendapatkan khidmat rundingan, dalaman PNS, latihan. So PNS tak, bila you masuk dalam program tu, tak masuk dan diam dia tak. You masuk, you akan dapat latihan, khidmat nasihat, sokongan dari segi promosi, rangkaian perniagaan. Tengok contoh sebagai tadi yang paling nyata, kita ada BIT Mall tu sendiri, kita dah masukkan you dalam website tersebut. Jadi orang yang kalau nak mencari bisnes tu boleh nampak you kat dalam tu. Dan of course kalau kita ada event yang kemudian ni insyaAllah after habis masalah COVID ni semua, kalau kita dah start boleh adakan event, kita akan bawa peniaga-peniaga yang bawah program kita ni untuk menjelajah ke satu Malaysia untuk memperkenalkan perniagaan mereka. Jadi, dan satu lagi yang paling besar adalah sokongan pembiayaan lah. Kita akan bantu dari segi pembiayaan. So apa manfaat dari segi kalau menjadi pra-franchisee? Berarti you nak ambil bisnes mereka dan you nak jalankan, itu adalah pra-franchisee. Jadi sama juga kita akan bagikan rangkaian sokongan dari segi latihan, modal insan untuk mendidik you macam mana nak menjadi usahawan. Kita akan bagi support together dengan you, dan juga of course kita akan bagi dari segi pembiayaan. Okay, next. Okey, sehingga Ogos 2020 dah sekarang dah bertambah dah. Kita ada 115 usahawan yang telah masuk dalam program BIT. Bererti kalau you masuk dalam BIT Mall ni, http bit.pns.com.my ni, you ada 115 perniagaan yang you boleh pilih untuk you ambil dan mulakan perniagaan. Banyak tu, 115, pilih je yang mana yang you rasa
perniagaan yang you berminat dan you suka sektor tersebut, you boleh start berniaga. Jadi tak ada alasan macam tak tahulah, tak ada limited nak pilih. Memang ada banyak pilihan, takut tak terpilih je. Pilih, tengok perniagaan mana yang you berminat, yang you nak berniaga dan you boleh dapatkan daripada usahawan tersebut. Semua ada number phone, ada link, ada everything, ada jumlah package, so you masuk, you tengok ya. Okay, next. Okay, next Cik Faiz. Okey, ini sektor-sektor contoh yang ada dalam kita punya program BIT. Kita ada makanan minuman, kita ada tekstil, pakaian, jual tudung, produk kecantikan, jual lipstick, segala-galanya lah ada kat dalam tu. Sayur-sayuran, perkhidmatan, tuition, apa yang kelas matematik, semua ada. Ada je kat dalam program BIT ni, dia dah ada macam-macam sektor ada kat dalam ni. Okay, next. Okey, pembiayaan pro-franchisor. Okey, tadi yang saya nyatakan, bila dah dapat masuk dalam program, dia dapatlah untuk enjoy kita punya pembiayaan yang kita sediakan. Okey, sebagai pro-franchisor, saiz pembiayaan yang kita berikan adalah sehingga RM500,000, pembiayaan sehingga 90%, kadar keuntungan 4.75%, okey, fee pemprosesan RM100 atau 1% mana-mana yang lebih tinggi, pembiayaan dari segi tawaruk, Islamic financing kita ya, konsep, jangka masa pembiayaan sehingga 5 tahun. Okey, untuk pada pro-franchisee, jumlah pembiayaan kita beri sehingga 25%, 25,000 because package dia memang maksimum 25,000 ya. Pembiayaan sehingga 90% daripada project cost, kadar keuntungan 4.75%, fee pemprosesan 100 atau 1% mana-mana lebih tinggi, pembiayaan kita tawaruk dan jangka masa 5 tahun. Kalau you tengok dekat sini, dengan yang Suite dan Unity yang baru kita launch tu, perbezaan dia adalah dari segi kadar keuntungan. Kalau you tertakluk dalam kriteria belia dan wanita tadi, jadi you boleh ambil melalui skim tu. Sebab skim tu lebih murah. Dia punya kadar keuntungan dia 3.75%. Tapi dia punya pembiayaan margin tu adalah sama. Okay, jadi walaupun program BIT ni kita punya own program, memang kalau tengok dia punya skim ni lebih menarik daripada yang standard yang saya bacakan awal-awal tadi. Tapi yang Suite and Unity yang baru kita wujudkan ni lagi menarik. Jadi kita memang nak banyak usahawan-usahawan wanita dan belia ni untuk masuk meneroka dalam bidang perniagaan. Okey, Cik Faiz, next. Okey, ini contoh-contoh yang kita ada untuk yang sedia ada dalam kita punya program yang telah berjaya pun menjadi franchisor. Okey, kalau tuan-puan tahu MD Putu Bambu ni, sekarang ni you dah nampak dia banyak-banyak di sekitar RNR. Sekarang jangan pergi RNR sebab tak boleh rentas negeri. Kalau boleh rentas negeri nanti boleh tengok banyak dekat RNR dia punya food truck ni. So dia berasal daripada tradisional, dia berniaga dengan dia punya kemah tu saja, dan dia ada kios yang cantik, dia dah ada static kios yang lebih moden, sehinggalah dia ada food truck dan dia sendiri telah berregister dengan ROF. Okay, next. Okay, ini antara aktiviti promosi yang kita bantu ya. Kita ada cetakan daripada segi newspaper dalam Beats punya slot. So kita ada setiap kali kita akan slotkan usahawan-usahawan yang bawah BIT ni untuk kita ketengahkan. This is antara promosi media cetak yang kita berikan kepada peserta-peserta program. Okay, next. Okay, ini adalah aktiviti event kita yang kita jalankan sekitar tahun 2019. Cuma 2020 hari tu memang kita tak bernasib baik dengan keadaan pandemik COVID yang melanda Malaysia dan seluruh dunia. Jadi
kita kurang mengadakan aktiviti-aktiviti event kerana kekangan yang kita hadapi. Tetapi di sekitar tahun 2019 dan insya-Allah bila semua masalah ini dah settle, dia akan berlaku balik seperti sedia kala, macam mana kita lalui event-event yang kita buat setiap tahun untuk mempromosikan brand-brand franchise. So sebagai contoh saya tunjuk di sini adalah yang kita lakukan dari pada tahun 2019. Ini adalah FIM, franchise yang dibuat untuk all the franchisor ni. Tapi BIT ni kita masukkan juga, kita slotkan juga walaupun dia belum franchise, tapi dia bawa program kita dan kita ada platform yang kita boleh masukkan. Jadi kita slot dia juga masuk untuk dia buat promosi bersama-sama dengan franchisor yang dah terkemuka, yang dah brand yang sedia ada. Okay, next. Ini kalau you tengok jenama-jenama yang memang dah masuk dalam BIT lah ya. Okay, ini juga kita ada Beats Franchise. Event yang kita lakukan juga, kita buat di Penang. Ini sekitar tahun 2019 lah. Jadi semua usahawan-usahawan BIT ni yang kita akan pilih lah setiap state. Kita akan tanya, you ready tak nak venture sampai ke Penang? Dia kata yes, ready, dan kita akan bawa. So kita akan ada pusingan-pusingan setiap peserta dalam BIT tu. So ini kita di Penang tahun 2019. Okay, seterusnya next. Ini di Sabah. Sama juga, kita memang membawa dan mengetengahkan semua brand-brand kita di serata negeri yang kita memang ada koridor, kita ada branch kita di sana. Okay, next. Okay, this is kita go dekat Langkawi. Dekat Langkawi ni memang sangat apa orang panggil, mempunyai banyak permintaan lah di sana. Tapi inilah dah COVID ni tak adalah kita ke sana kan. Ni sekitar 2019. Okay, next. Okay, ni kita buat di Sarawak. Seterusnya, next. Okay, dan tahun 2019 kita end dengan kita punya program IFAC yang this is the biggest dekat KL lah. Okay, next. Okay, this is number telefon, contact number the whole team ya. Sama team dengan saya. Kalau tuan-puan boleh note. Okay, Cik Siti Nur Ain tadi yang bawah sekali nama dia ni. Sekejap lagi saya akan minta dia explain lebih detail tentang Suite dengan Unity. Dia memang apa orang panggil, dia yang handle lah Suite dengan Unity ni. So anything you boleh direct contact dengan Cik Nur Ain, dan Cik Nur Ain juga akan brief dengan lebih mendalam sikit tentang package Suite dengan Unity yang saya rasa sangat sesuai skim tersebut untuk tuan-puan sekalian. Okay, Cik Faiz. Selepas Cik Nur Ain bentangkan tentang Suite dan Unity, saya akan kembali untuk menjawab soalan-soalan yang tuan-puan utarakan tadi. Kita boleh, Cik Faiz boleh masukkan Cik Nur Ain untuk... Okay, baik. Saya akan bagi Puan Nur Ain cakap ya. Okay. Okay, Puan Nur Ain boleh unmute? Boleh cuba suara sikit? Hello. Okay. Hello, Mungkin ya, Cik Faiz yes, boleh dengar. ke slide Suite dengan Unity tadi tu. Boleh boleh. slide Suite dan Unity? Boleh, saya buka semula, nanti Puan Nur Ain terus je dah. Atas lagi ke? Yang ni? Bawah lagi. Okay, yang ni. Ni kan? Alright.
Okey, silakan Puan Nurain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan dan Puan. Okay, saya Siti Nurain Zafula. Saya tim dengan Puan Julia daripada Franchise Marketing Section Perbadanan Nasional Berhad, PNS. Okay, seperti mana yang tuan-tuan Puan dah tahu, program suite ini adalah Success Women Entrepreneurship Engagement Talent. Okay, program ini kita khaskan untuk golongan wanita, bumi putra, untuk menjalankan perniagaan franchise, di mana program ini kita bukan sahaja beri dia pembiayaan, tapi kita juga bagi pembiayaan, latihan dan juga pemantauan dan bimbingan selama 6 bulan. Okey, kriteria yang utama untuk program suite ini adalah wanita, bumi putra yang berumur 21 hingga 60 tahun. Okey, major shareholder untuk pemegang saham untuk program ini adalah Bumi Putra, wanita. Hello. Okay, kriteria untuk program suite ini yang macam puan-puan dan tuan-tuan dah lihat, okay, program ini adalah untuk kita akan bagi kriteria untuk company startup atau yang baru ingin memulakan perniagaan franchise, di mana kami bagi pembiayaan kepada franchise dan juga BIT pra-franchise. Okey, kalau kita lihat company kriteria, usahawan adalah owner atau operator of the business. Okey, business must be Syariah compliant lah. Okay, yang ketiga, franchisee kena dapatkan surat tawaran daripada franchisor. Okay, untuk pembiayaan, financing company sedia berhad, kita akan bagi pembiayaan sehingga RM500,000 dan juga pembiayaan untuk company seperti perniagaan tunggal, partnership, limited liability partnership up to 250k sahaja. Okay, dan program ini khas untuk Bumi Putra, di mana pemegang saham mesti 100% owner dia Bumi Putra, dan juga kita adalah kriteria untuk kita check dia punya credit record based on subject to PNS credit criteria itu sendiri. Dan sama juga dengan BIT pre-franchisee, usahawan adalah owner kepada bisnes itu sendiri, must be Syariah compliant, dan BIT pre-franchisee owner itu sendiri juga kena dapatkan surat tawaran daripada pre-franchisor lah, BIT pre-franchisor. Financing untuk kita bagi untuk BIT pre-franchisee ni up to 250k sahaja, sebab BIT adalah small business, which is dia punya package pun mampu milik sehingga 25,000. Sama juga dengan franchisee, BIT 100% must be owned by Bumi Putra. Customer must have a good credit record and subject to PNS credit criteria. Okay, macam biasa financing kita guna Islamic financing, tawaruk konsep, sama juga dengan kriteria untuk franchisee dan juga BIT pre-franchisee. Financing size kita bagi up to 500k. Ini adalah special program. Kita bagi margin financing up to 90% from the total project cost. Okay, tapi kita tidak bagi sehingga 90% lah. Kita based on kita punya credit evaluation juga. Dan juga financing rate 3.75, special rate untuk khas saja untuk program ini. Dan kita bagi tenure up to 7 years. Okay, program ini untuk tuan-tuan puan untuk berdaftar, tuan-puan hendaklah menjalankan psychometric test, di mana psychometric test ni akan ada 50 soalan, dan jika tuan-puan layak ke peringkat seterusnya, kita akan panggil tuan-tuan puan dalam masa 2 minggu untuk hadirkan diri dalam training program yang akan dianjurkan oleh Franchise Institute, di mana training program ini kita akan guide tuan-puan, kita akan ajar puan tentang basic franchise knowledge, financial management, how to deal with the business, and how to be a successful leadership. Dan selepas training program, kita akan buat sesi interview lah dengan franchisor,
di mana kami akan panggil beberapa senarai franchisor untuk puan-tuan dan puan-puan interview, sebab franchisor ni pun dia ada kriteria-kriteria dia. So jika tuan-tuan dan puan dah lepas daripada interview tu, kita akan buat saringan lah untuk financing application. Baru kita akan bagi pembiayaan lah, seperti yang saya bagi tahu, up to 500k untuk companies neighborhood, untuk franchisee, dan juga BIT pre-franchisee up to 25k. Okay, selepas financing application dah dapat pembiayaan daripada PNS, okay, kita akan buat pemantauan dan bimbingan selama 6 bulan. Okay, pemantauan dan bimbingan selama 6 bulan ini kita akan bimbing tuan-tuan puan, kita akan tengok you punya the business, how you jalankan business baik atau tidak, dan kita akan hantar kita punya coach daripada PNS team sendiri untuk monitor tuan-tuan punya business selama 6 bulan. So program ini hanya setahun saja, kita jalankan daripada Januari 2021 sehingga Disember 2021. Program ni untuk setahun saja. Okay, next. Okay, Young Entrepreneurship Engagement Talents Unity, dia objektif dia sama juga. Kita bagi pembiayaan kepada belia Bumiputra. Kriteria dia 21 hingga 40 tahun, lelaki dan wanita. Okey, jika tuan-tuan berumur 21 hingga 40 boleh enjoy our scheme ni lah, Unity. Kalau wanita yang sudah melebihi 40 tahun, puan boleh enjoy kita punya scheme suite. Then the major shareholder must be youth and hold a minimum of 60% share in the company. So pegangan besar share kita untuk Unity ni adalah 60% lelaki ataupun wanita. Okay, company kriteria sama juga seperti suite. Cuma yang saya nak highlightkan perbezaan dua program ini adalah kalau puan berumur 21 hingga 60, puan boleh enjoy scheme suite. Kalau tuan-puan berumur 21 hingga 40 boleh join scheme Unity. Dia punya financing pun, financing size, margin financing, financing rate, tenure semua sama je dengan scheme suite tu. So macam biasalah, Unity pun sama, puan-tuan dan puan-puan perlu jalankan psychometric test. Kita akan bagi sama ada puan layak atau tidak ke peringkat seterusnya. Jika tuan-puan layak, kita akan go for training. After training, kita akan panggil interview session dengan kita punya senarai franchisor. Dan so far untuk franchisor ni kita dah ada 40 franchisor yang berminat untuk collaboration dengan PNS. Di mana franchisor ni bukan saja dalam kalangan perniagaan F&B saja, tetapi juga perniagaan seperti pendidikan, kecantikan dan juga F&B. Banyaklah kita akan senaraikan, kita akan bagi in detail. Okay. So selepas tuan dan puan layak ke peringkat seterusnya, selepas ada interview dengan franchisor, kita akan go for pembiayaan lah. Sama je dengan suite tadi, dan juga pemantauan dan bimbingan selama 6 bulan. Okay. Okay, thank you Cik Nur Ain. Mungkin Cik Nur Ain boleh terangkan juga macam kita sekarang ni memang kita dah nak start launch dengan kita nak adakan first trial untuk training. Betul. Jadi kita perlukan peserta-peserta belia dan wanita ni untuk bagi nama pada kita, dan kalau contoh kebaikan juga skim ni, program ni, you all tak tahu lagi nak buat bisnes apa. So bila you datang dengar kita punya penerangan, pencerahan, jadi you mungkin boleh buat yang ni lah, yang ni macam better. Dan kita akan dapatkan you berjumpa dengan franchisor-franchisor tersebut, dan diorang akan interview you. Mungkin sekarang ni you sendiri pun terfikir macam mana you nak cari diorang, macam mana you nak jumpa, macam mana you nak approach kan. So gunakan platform ni sebab kita akan bawa franchisor-franchisor ni. Jadi di situ you boleh berjumpa dia tak ada sebarang perasaan ya.
bukan bererti kata memang you kena buat dah juga ke apa, nanti kata PNS paksa pula. Tak. You berjumpa dalam sesi interview tu, tak semestinya franchisor saja interview you. You pun boleh interview juga mereka untuk tanya, untuk dapat tahu lebih mendalam tentang bisnes-bisnes tersebut. Jadi gunakan platform ni untuk you dapat peluang. Itu adalah perniagaan yang you boleh ceburi, kan? Cik Noel mungkin boleh Betul, Puan Julia. Okay, untuk bulan ni kita memang PNS tengah mencari peserta lah di kalangan wanita dan lelaki yang you all rasa you all meet our criteria, boleh terus hubungi kami lah kan Puan Julia kan? Boleh terus hubungi kami. Boleh hubungi saya, boleh hubungi Cik Noel. For those yang wanita, doesn't matter dia punya age tu, memang kita bagi 21 hingga 60 tu. Tapi for those yang lelaki, kalau yang belia, boleh terus. Kita pun memang fokus kepada belia sekarang ni kan. Jadi boleh terus bagi nama kepada saya dan atau kepada Cik Norain. Kita boleh terus setkan untuk macam mana platform lah, sama ada online atau fizikal because dengan keadaan sekarang. Tapi kita memang aggressively sedang cari orang kata partisipan untuk kita kickstart benda ni. Betul tu. Ada apa-apa lagi Cik Norain, Puan Norain nak tambah? So far ada apa soalan tak daripada audience sendiri? Alright, kalau kita nak terus ke sesi soalan jawab, saya terus tutuplah slide Boleh, okey. Alright, so saya akan bacakan sikitlah soalan yang mana saya dah dapat. Alright, so ada soalan nak tanya, kalau saya dah lama berniaga tapi sejak COVID ni saya stop niaga dan nak join franchise, boleh ke? Sebelum ni saya niaga dekat kantin sekolah je. Saya berniaga nasi ayam dan mi bandung muar. Okey. Sekarang ni you nak join PNS tu dari segi apa? Okey, macam kalau you tengok tadi, macam saya explain dari segi franchisee, BIT franchisee dan pra-franchise. Okey, you ada bisnes you sendiri. Bererti you tergolong dalam skim yang kita panggil pra-franchisor. You dah ada bisnes you sendiri. Jadi kalau you nak dapatkan pinjaman daripada PNS, you kena berniaga lebih daripada setahun. Kita faham dari segi isu COVID ni ada yang telah stop perniagaan, ada yang kadang-kadang kalau kita tengok dia punya sales track pun not so good, tapi we understand. The small business ke, the big business ke, setiap business kata face it benda yang sama. Jadi datang kepada PNS, kita boleh berbincang, tengok daripada setakat mana yang you dah stop dan bila you nak mulakan balik. Jadi bila you nak mulakan balik tu, pembiayaan you perlukan tu untuk apa? Berkonsepkan adakah contoh kata tadi you dah meniaga, you nak tambahkan you punya barang-barang dekat kitchen ke, equipment kitchen you ke apa. Sebab kita akan perlukan you datang untuk buat presentation kepada PNS juga. Jadi at least you memang dah berniaga dah lebih setahun. Kalau isu pandemik ni yang membuatkan you stop, tak apa, datang kepada PNS, kita akan tengok juga previous you punya track record. Jadi tak ada masalah, boleh hubungi saya atau tim yang lain, just datang kepada kita. Alright, okay. Terima kasih Puan Julia. So untuk tuan-tuan dan puan-puan yang lain yang ingin tanya directly soalan kepada Puan Julia ataupun Puan Norain sendiri, nak bercakap sendiri, boleh menggunakan fungsi raise hand je. So saya akan allowkan tuan-tuan dan puan-puan untuk bercakap. So kalau tak ada lagi yang menggunakan fungsi raise hand tu, saya akan bacakan dululah soalan-soalan yang ada di ruangan Q&A ni. Okay, so kita ada juga soalan. Assalamualaikum. Salah satu syarat untuk mohon skim pembiayaan perlu memiliki syarikat sendirian berhad. Ada tempoh matang tak selepas kita daftar syarikat sendirian berhad untuk memohon skim pembiayaan ini? Okey, kalau you nak memohon sebagai franchisee, seperti saya kata tadi, you nak ambil bisnes orang dan you tak pernah memulakan bisnes lagi. Itu tak ada tempoh matang. Semalam, 2 hari sudah you register dekat SSM, lepas tu you datang kepada PNS nak buka franchise bisnes, sebagai franchisee kita tak ada tempoh matang. Dengar tak? Dengar. So tak ada tempoh matang. Jadi memang tak ada masalah, you boleh datang je kepada PNS walaupun lepas sehari 2 hari register SSM. Tetapi itu kalau nak jadi franchisee atau BIT pre-franchisee. Tapi kalau you ada business you sendiri macam yang tadi yang kantin tu, itu kena lebih setahun lah SSM you. Tapi kalau franchisee,
tak perlu, tak ada tempoh matang. Okay, clear? Alright, okay. Terima kasih Puan Julia. So ada lagi soalan ni, saya kalau boleh saya Bacakan. Okay, Saya boleh soalan baca daripada Puan Nur Amira. Assalamualaikum. Saya ada beberapa soalan. So ada dekat 5 soalan ni. Saya baca satu-satu dululah. Yang ni Puan Julia jawab satu-satu. So soalan yang pertama, jika saya dah apply untuk ke program Unity, bolehkah saya apply untuk program Suite pula? Okay, sekarang ni you dah apply Unity, you dah jadi franchisee kepada mana-mana program lah. Betul, katalah you seorang wanita, so you boleh apply Suite juga. Katalah umur you memang 35 tahun. So you jatuh kepada dua-dua side kategori kan. Tapi you apply salah satu lah. You apply salah satu untuk ambil perniagaan tu. You janganlah, contoh you buka T-Life tapi you dah apply Unity. Then you nak apply Suite pula. Tak boleh lah macam tu. Jadi walaupun you jatuh kepada dua-dua kategori, tapi you apply lah salah satu. Maksudnya apply salah satu, janganlah nak follow dua-dua pula. Janganlah sebab satu bisnes kan. Ya betul-betul. Okey, soalan daripada Puan Amira juga. Ada intake pengambilan untuk diberikan, macam mana soalan ni? Ada intake pengambilan yang diberikan kepada pembiayaan tak? Dia bukan intake-intake, kita bukan ambil pelajar universiti ya. Sekarang ni contoh macam Cik Nur Ain kata tadi, untuk skim Unity dengan Suite ni, kita buka setahun je package ni. Maksudnya package ni you boleh apply dalam tempoh masa setahun ni lah. Tapi lepas tahun depan dia akan jatuh balik kepada skim-skim yang lama yang sedia ada. Jadi dalam tempoh setahun ni, you boleh ikut kita punya training yang kita buat. Jadi bila training tu akan diadakan, mungkinkah maksud intake ni adalah training yang kita nak adakan tu, you bagi je nama kepada saya ataupun dekat Cik Nur Ain. Kami akan update you bila kita akan start training ni. Mungkin intake tu adakah itu kan? So soalan dia lagi, jika dah apply, berapa lama training dan pembiayaan yang diberikan oleh pihak PNS ni? Maksudnya tempoh daripada prosedur-prosedur yang Puan Julia dengan Puan Nur Ain ceritakan tadi tu. So berapa lama? Okey. Dari segi tempoh, you akan menjalani beberapa latihan yang PNS bagikan. It's very tough untuk saya katakan tempoh dari segi latihan tu pasal keadaan sekarang ni. COVID ni sekejap lagi kalau ada dah training tu, untuk second part tu takut tak boleh jalan pula ke apa kan. Tapi untuk training Puan Nur Ain 2 hari ke macam mana ya Puan Nur Ain? Ya, untuk training kita go for 3 days 2 night on physically lah. Tapi dengan keadaan sekarang kita try to buat online. Apa-apa nanti kita akan maklumkan lah. But for now kita akan buat, kita nak cari peserta dulu. Cik Amira bagi nama dulu dekat kami dan kami akan maklumkan dari semasa ke semasa. So selepas habis training tu, katalah you dah dapat dah franchisor yang you nak dan you dah complete dokumen everything pada kita, untuk dapatkan pembiayaan tu, untuk dapat approval tak approve tu dalam masa sebulan lah lebih kurang. Okay? Hello? Hello? Okay, terima kasih Puan Julia. Okay. So, sekarang COVID perlu juga ada store ke? Okay, sekarang ni dia bergantung kepada bisnes yang you nak buka. Kalau you pergi kepada franchise bisnes tersebut, dia masih menjalankan konsep store, jadi you perlulah ikut dia pasal dia franchisor you. Tapi ada juga franchisor sekarang yang dia dah tak fokus kepada store sangat tau. Dia buat macam Central kitchen. Dia hanya platform untuk Grab Food datang ambil order, datang ambil macam Grab ke apa, Food Panda ke, on the delivery punya ni. Tapi is based on franchisor tu sendiri. Ada franchisor yang masih ada konsep lama dan ada konsep baru, ada hybrid. Jadi ia bergantung pemilihan you. Kalau you nak business, pergi tengok franchise business yang mana yang ada hybrid macam tu. Jadi sebab sekarang ni bukan you punya business, you franchisee, you nak ambil business franchisor. Jadi you kena tengok franchisor tu punya konsep. Okay? Jika dah jual makanan setahun tapi belum ada SSM, tak kira. Kena kira SSM. Alright. Okay, Puan Julia, kita baca satu soalan juga di ruangan komen. So daripada Puan Farashila, mengambil kira situasi COVID yang berlaku sekarang ni, apa nasihat Puan untuk belia yang nak terlibat dalam bidang franchise ini, dan sejauh mana peluang bisnes franchise ini terjejas atau boleh berkembang? Okay, sekarang kita tahulah dalam segi keadaan sekarang COVID ni, dia macam-macam segala bisnes lah, sekecil-kecil bisnes sampai sebesar-besar bisnes pun tergugat. Especially dari segi tourism, airline,
I believe itu semua lagi tergugat, lagi efek dia lagi teruk daripada F&B. F&B ni you bagi tahulah pandemik ke apa ke, orang tetap akan nak makan. Betul. Jadi bagi saya, kalau you nak menerokai bisnes dalam keadaan sekarang, you kena pandai pilih nature bisnes yang masih boleh bertahan. Jadi you kena tengok bisnes apa yang walau bagaimana sekali masalah sekalipun orang tetap akan pergi. Which is kalau you tanya pendapat I, this is not represent PNS or anything lah. Kalau you tanya pendapat I sebagai seorang manusia biasa di muka bumi ni, makanan tetap orang akan makan. Mungkin ada certain business yang affected. Tapi makanan, education, it still goes on macam biasa. Benda yang takkan habis. Benda takkan habis because you still nak anak you belajar. Walaupun mungkin orang takut sekarang ni nak hantar ke taska ke apa, tapi sooner or later with SOP semua tu, kita akan tetap nak anak kita pergi belajar. Kan? Takkan kita nak lama-lama dia duduk kat rumah tak buat apa kan? We still nak, education is still in line. F&B, makanan, you tetap akan isi perut you walau bagaimana sekalipun. Benda yang sentiasa ada demand. There is always demand, tapi mungkin awal-awal dulu waktu we know the first PKP dan kita pun waktu tu mungkin kementerian sekalipun macam kita tak ada SOP, kita tak ada MySejahtera nak scan, kita tak tahu apa nak buat, tapi sekarang everything is there. Cuma dia ada terhad dari segi pergerakan. Mungkin you tak boleh duduk makan di kedai makan. Tapi benda ni akan resolve juga nanti. Dia tak akan selamanya. Tapi you percayalah dari segi ordering, macam delivery tu semua masih akan berjalan. Orang masih ada juga peniaga yang bagi tahu kat I, Puan, macam tak sangka lah PKP ni macam makin banyak pula. Sebab delivery dia, because dia hanya duduk macam di tepi jalan. Jadi delivery tu yang banyak je yang datang order. Orang duduk kat rumah, tak tahu nak buat apa, nak makan. Itu pun ada juga, tapi mungkin ada juga yang nak masak. Tapi kalau you cakap dari segi di bandar ni, nak masak tu dengan nak beli tu lagi banyak lah kan. So it depends on where you going to open your business, then you kena pilih nature business you. Apa yang you nak. Mungkin ada certain nature of business yang sekarang ni tak sesuai lah. Jadi you kena tengok benda tu juga kan. Alright, okay, terima kasih Puan Julia. So saya bacakanlah soalan seterusnya daripada Puan Wan Nadira. So kalau saya nak join business vape atau saya ada business vape atau e-cigarette seperti pot yang macam ramai beli-beli sekarang tengah isap lah, macam pengganti kepada alternatif kepada rokok. So bidang perniagaan ini boleh tak join untuk menjadi franchiser ataupun franchisee kepada brand-brand vape atau e-cigarette ni? Okay, dari segi vape ni kita akan jatuh balik dari segi dia syariah atau tak. Jadi saya tak berani nak cakap. Macam kalau dari segi rokok sekalipun, benda tu dalam consider yang tak syariah saya rasa. So kalau dia terjatuh dari kategori tembakau, all that thing, kalau dia tak jatuh dari segi syariah, then kita tak boleh bagi financing. Sebab financing kita memang ada syarat yang there's a policy, dia mesti patuh syariah. Alright, okay, terima kasih. Jelas. Saya rasa jawapan tu sangat jelas lah. So seperti saya cakap tadi lah, untuk tuan-tuan dan puan di luar sana yang mana ingin bertanyakan sendiri soalan direct, bercakap sendiri dengan Puan Julia ataupun Puan Nurain, boleh menggunakan fungsi raise hand dan saya akan beri peluang untuk tuan-tuan dan puan untuk bercakap lah. Kalau saya tengok kat sini ada Puan Aina Diana ada tekan raise hand. Ready kalau saya nak berikan fungsi untuk bercakap kepada Puan Aina? Silakan Puan Aina. Hello. Hello Puan Aina. Oh, dia tak ada mic ke ni. Takpelah. Kita bacakan soalan yang seterusnya lah. Alright, saya teruskan kepada soalan yang seterusnya. So, daripada Puan Nur Amirah juga, apa beza program Sweet dan Unity? And then untuk pendapat Puan Julia, kalau nak apply, lagi better apply yang mana? Program Sweet ke program Unity? Oh, okay. Sekejap, dia tak ada apa beza. Dia beza dari segi you mungkin sebagai seorang wanita ni, kalau wanita ni dia mungkin boleh jatuh dekat dua-dua kategori. Kalau lelaki memang dia akan jatuh kat Unity sajalah, umur 21 sampai 40. Tapi kalau Sweet ni, you mungkin boleh jatuh dekat
kriteria Unity dan you mungkin boleh jatuh kat kriteria Suite. Kalau you berumur 21 hingga 40, you perempuan, you boleh ambil Suite atau Unity. Tapi kalau you perempuan yang dah lebih daripada 41 dan ke atas, you kena ambil Suite saja. So perbezaan kita nak bagi dekat sini, kita ada dua skim, iaitu kita nak ketengahkan belia dan kita nak ketengahkan wanita. Tetapi wanita yang lebih dah tak jatuh dalam age belia ni, dia kena ambil Suite saja. Jadi dia ada beza dekat situ. Tapi kalau you adalah wanita dan juga belia, you can choose either one. Doesn't matter. Alright. Terima kasih. So kita juga ada soalan daripada Puan Aziha. Tapi saya rasa soalan ni memang dah dijawab oleh Puan Julia lah waktu pembentangan tadi. Soalan dia bertanyakan, ada latihan tak yang diberikan untuk peserta program BIT ni, sebab memang dia berminat tapi zero buat perniagaan dan juga bidang franchise. Untuk dari segi program BIT ni memang latihan dan sokongan dari segi consultation tu, itu adalah memang salah satu nadi dalam program BIT. Jadi kalau you masuk program BIT ni memang you akan memperolehi lah benda-benda tu. Don't worry. Alright. Okay, terima kasih. So sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join sesi webinar kita pada pagi ni, kalau ada yang nak terus directly tanya soalan, nak bercakap sendiri supaya macam contoh ada yang terbuku tu yang nak tanya tapi malu ke, boleh gunakan fungsi raise hand ataupun gunakan fungsi di ruangan chat ataupun Q&A yang saya akan bacakan soalan lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan sendiri, sila gunakan fungsi raise hand. Saya akan berikan floor kepada tuan-tuan dan puan untuk direct tanya kepada Puan Julia dan Puan Nurain, sebab kita bukan selalu dapat diorang ni. Diorang ni memang menjaga bidang-bidang franchise ni, so memang directly dah lama dah berpengalaman dalam bidang franchise. So yang mana yang ada terbuku rasa niat nak buka perniagaan franchise, boleh terus tanyakan soalan. Supaya at least habis sesi pada pagi ni, kita harapkan semua dapat manfaat, semua dapat tahu, dapat an idea macam mana nak memulakan bisnes franchise ni lah. Kalau dari segi mana-mana belia atau usahawan wanita yang nak join program tu, boleh bagi nama, contact number terus kepada saya atau Cik Nurain. Number dengan nama saya tadi ada kat slide. Tapi I don't mind kalau I share je my phone number kat sini ya. Saya share dekat chat ni boleh? Chat ni Orang ya? boleh. Boleh. Saya share kat chat ni, yang ini nama saya. Ni nombor saya. Cik Nurain boleh share juga dia punya number. Jadi boleh bagi kat kita detail, kita boleh terus masukkan. Dah share tu. So boleh terus masukkan, jadi kita boleh, dan anything pun nanti bila during the latihan pun you boleh tanyalah segala apa yang nak tanya, dan orang kata this is the opportunity lah kan untuk belia-belia dan wanita ni kita boleh guna. Alright. Okay, terima kasih Puan Julia, Puan Nurain. So saya rasa jam pun dah melebihi daripada target kita nak habis sesi webinar ni. So kita terus pergi ke soalan yang terakhir lah. So soalan ni saya rasa memang ramai di luar sana mungkin confused ataupun mungkin rasa macam keliru lah. So PNS dan PUNB ni ada beza ke Puan? Beza. Tapi selalunya saya tak jumpa soalan PNS dengan PUNB. Saya selalu jumpa PNS dengan PNB. Beza. Kita PNB beza, PUNB beza, PNS beza. PNS kita Perbadanan Nasional Berhad. Kita buat on franchise. Kita memang penarajui industri franchise. Our focus is franchise. PUNB is Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. So PUNB dia ada dia punya target market dia sendiri. On the range of perniagaan-perniagaan yang non-franchise. Macam PNB lagi lain, yang tu permodalan. Itu more on the investment yang orang duk buka ASB semua tu. So it's a totally, tiga-tiga ni adalah tiga-tiga yang berbeza. Tak ada adik-beradik, tak ada kadang-kadang kata ini bawah ni ke, ini bawah tu ke, related ke, link ke, tak. Kita tiga-tiga macam lain bapak lain mak, tak ada kena-mena. Itu. Alright, okay, terima kasih. Sebelum kita akhiri sesi webinar kita ni Puan, saya sebagai moderator untuk pagi ni pun saya rasa saya ada sikit satu soalan yang saya nak tanya sebelum kita akhiri lah. Sebab memandangkan dah tak ada dah soalan daripada belia-belia di luar sana. So boleh tak Puan saya nak ajukan satu soalan je? Boleh. So untuk semua program yang dah dibentangkan oleh Puan Julia dan Puan Nurain tadi, macam program BIT, Unity, program Suite tu tadi, semua di setiap program tu memang kalau kita tengok slide tu ada sediakan berapa financing size yang diberikan,
berapa financing rate yang diberikan, and then macam contoh financing size untuk program suite tadi, maximum capital kita boleh pergi up to 500k kan. So macam itu adalah maksimum, maksudnya limit kita nak dapatkan financing 500k tu. Ada tak kriteria macam mana, macam contoh okey saya ni memang zero, saya baru nak apply, apa yang membolehkan saya untuk dapat max 500k, ataupun saya ni layak untuk 100k sahaja ke, 200k ke, ataupun maybe 10k sahaja ke. So, dia macam sekarang ni ditentukan oleh TNS tu. okey, sekarang ni first thing first bergantung kepada perniagaan yang you nak ambil. Katalah sekarang ni you nak ambil satu konsep perniagaan, saya bagi contoh T-Life tu lah, senang. Katalah you nak buka T-Life. Nak buka T-Life, contoh saya pun tak sure. Contoh nak buka T-Life, katalah kos dia 300,000. Okay. Jadi 300,000 nak buka T-Life, you adalah belia. Okay. So you boleh dapat up to 90%. Jadi 300,000 daripada 90% adalah, nak kena tengok pula saya pun. 300,000. So you boleh dapat 270,000 maksimum. Jadi itu bererti itulah yang you boleh dapat 270,000. Tapi sebab kita akan tengok apa business cost yang you nak ambil tu. Katalah lah ni you nak ambil business yang besar. Katalah you nak buka secret recipe ke, you nak buka full fledged punya old time white coffee ke, katalah package dia 800,000 contoh. Jadi kalau 90% dan you belia, katalah 90% daripada 800,000 adalah 720,000. Jadi you tak akan dapat 720,000. You hanya boleh dapat 500,000 saja. Itu maksimum. Okey, faham. Itu dia punya mainan margin dia kat situ. Jadi dia bergantung kepada cost yang you nak ambil. Tapi katalah cost business you tu memang yang jenis big scale, tapi you still dapat max 500,000. Tapi kalau you punya kata package you nak ambil tu actually small scale saja, then you akan dapat 90% daripada package tu. Alright, faham. Okey, terima kasih Puan Julia. Puan Julia, saya rasa macam dah nak tamatkan tadi, tapi ni ada soalan lagi. Ada soalan boleh. dari Puan Nur Amirah ni. Dia dah gunakan fungsi raise hand. Kalau boleh saya buka ruang untuk Puan Nur Amirah untuk tanyakan soalan. Boleh. Okey, silakan Puan Nur Amirah. Assalamualaikum, saya nak tanya, kalau contoh sekarang saya tengah bekerja tapi saya dah nak habis kerja, maksudnya saya akan diberhentikan kontrak. Jadi saya nak mohon program untuk suite ni. Jadi saya perlu berhenti kerja dulu untuk mohon ke, ataupun saya boleh mohon waktu saya bekerja ni untuk jalankan bisnes? Mohon je dulu, tak ada masalah. Boleh terus memohon Puan. Kalau saya diteruskan kontrak pun saya boleh mohon untuk bisnes juga? Okey, katalah you telah kata sekarang ni contoh, sebab kita nak yang bekerja, yang ambil bisnes ni adalah full time. Mungkin Cik ataupun Amirah boleh dapatkan partner dalam bisnes you. Jadi katalah seorang tu full time dan seorang tu ada kerja. Contoh katalah you bekerja and then you punya partnership, katalah lagi seorang adik you ke, siapa ke, then you dapatkan partner yang tak bekerja. Tapi for now, you masih bekerja dan you nak masuk je dulu dalam program, you nak buh nama you dulu untuk jalani latihan semua, tak jadi masalah. You jangan pergi resign pula. Katalah you dah masuk, dah training dan you rasa actually franchise is not you punya platform, you nak bekerja, dah rugi pula you pergi resign, jangan resign lagi. Okey, kalau macam tu, kalau contoh saya partner dengan ibu, boleh lah maksudnya? Boleh, tak jadi masalah. Dan tapi you ibu ambil je tu umur program dah suite. Maksudnya ibu dah umur 60 tahun ke atas pun boleh? Jadi you adalah major jadi boleh lah maksudnya? Boleh. Okey, terima kasih Puan. Sama. Okey, terima kasih Puan Nur Amirah. So kita ada seorang lagi Puan Aina. Kalau boleh kita Puan Aina ni yang terakhir lah. Okey, silakan Puan Aina. Tadi pun rasanya tak ada mic ke macam mana tadi? Puan Aina Diana. Silakan. Hello. Hello Puan Aina. Dengar tak? Boleh unmute dan terus tanyakan soalan. Okey, tak apalah Puan Julia. Rasanya Puan Aina ni mungkin tersilap tekan ke macam mana ni.
So rasanya tadi adalah soalan kita yang terakhir lah. Memandangkan jam pun dah menunjukkan lebih daripada 11.30 pagi. So terima kasih saya daripada Jabatan Bilik Sukan Negara, KBS, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Julia dan juga Puan Nur Ain kerana bersama-sama kita sebagai speaker jemputan untuk sesi pagi ini dah membentangkan dan menceritakan semua ruang dan peluang belia, macam mana program-program yang disediakan oleh PNS, perbezaan PNS, PUNB, PNB, so apa ruang dan peluang lain yang mana belia-belia di luar sana boleh join, sertai. So saya harap dengan adanya sesi kita pada pagi ini, manfaat ini dapat capai kepada semua belia di luar sana dan harapnya lebih ramailah belia-belia di luar sana join bidang franchise. Kita sama-sama kita bantu Puan Julia, Puan Nur Ain untuk kita merancangkan program BIT, program Suite dan juga program Unity ni. Untuk contact number saya dah sediakan di ruangan chat seperti yang Puan Julia sendiri ada berikan tadi, Puan Nur Ain pun ada berikan tadi. So yang mana belia-belia di luar sana berminat boleh terus direct contact ataupun contact saya pun tak apa, tiada masalah. So sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih and terima kasih juga kepada semua yang dah menyertai sesi webinar kita pada pagi ini. Okay, Puan Julia, Puan Ain, sedikit kata-kata terakhir sebelum kita akhiri. Okay, kalau rasa nak join tu cepat-cepat bagi tahu kita. Memang this is a very good platform untuk usahawan belia dan wanita. Jadi you pun boleh dapat pencerahan yang lebih bila kita bagi you sendiri jumpa franchisor, tak payah you nak terpinga-pinga mencari kan. So pakailah platform yang ada ni, insyaAllah. Okay, Puan Ain sedikit. Sama juga dengan Puan Julia. Jika tuan dan puan lihat kita punya kriteria dan meet you punya own self, boleh terus hubungi atau terus SMS saya. Sebab saya pun dah dapat dah, ada beberapa dalam 2-3 orang dah terus bagi info kat saya kan. Boleh terus contact saya, WhatsApp, call je. Kalau ada apa-apa kebanggaan, kita akan terus inform dekat tuan dengan puan-puan lah. Alright, okay. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Rain, Puan Julia. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum. Thank you. Kita jumpa lagi untuk next session. Okay, bye.